Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Kami ialah pelajar daripada kumpulan 19 yang telah menjalankan kajian untuk subjek SHE 101 Hubungan Etnik. Nama saya Chin Weng Fong dan saya dari Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral. Saya adalah pelajar tahun kedua yang mengambil kursus kejuruteraan polimer. Saya ialah ketua kumpulan 19 yang menjalankan kajian ini. Nama saya Guan Min Lee daripada Kejuruteraan Bahan. Nama saya Xia Yingzi dari Kejuruteraan Bahan. Assalamualaikum, nama saya Azrina binti Syamsin. Saya daripada Pusat Pengajian Bahan dan Sumber Mineral. Hai, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Yusrain Azim bin Idris. Saya daripada Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral. Selamat sejahtera, nama saya Chin Weng Fong dan saya akan menerangkan tajuk dan kandungan untuk kajian kami. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada lebih 200 kumpulan etnik. Antaranya ialah Melayu, Cina, India, Kadasan Dusun, Iban dan lain-lain. Oleh kerana itu, wujudnya kepelbagaian budaya, agama dan bahasa dalam kalangan rakyat di negara ini. Sebagai rakyat Malaysia, kami dapat berpeluang untuk merayai perayaan kaum lain. Malaysia juga mempunyai masyarakat yang berbilang agama dan budaya yang pada asasnya hidup secara aman dan damai. Kepelbagaian ini merupakan satu keunikan yang sepatutnya diirai dan menjadi kebanggaan rakyat kita. Tajuk kajian ini adalah perayaan antara kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India di Malaysia. Kajian hubungan etnik yang dijalankan ini memfokuskan tentang perayaan-perayaan berdasarkan agama yang disambut oleh masyarakat dan membandingkan perbezaan antara perayaan zaman lama dan zaman moden. Sebagai contohnya, Hari Raya Aidilfitri yang disambut oleh masyarakat Melayu, Tahun Baru Cina yang disambut oleh masyarakat Cina dan juga Hari Deepawali yang disambut oleh masyarakat India. Perayaan-perayaan yang pelbagai ini memperlihatkan keunikan Malaysia dan menjadi satu tarikan kepada pelancong-pelancong dari dalam serta luar negara untuk melihat sendiri perayaan-perayaan yang setiap satunya mempunyai keunikan dan nilai-nilai yang tersendiri. Semasa musim perayaan, setiap kaum akan membuat penyediaan untuk menyambut hari perayaan. Pada zaman dahulu, orang tua akan membuat setiap penyediaan dengan teliti supaya tidak menyentuh pandang larang atau adab. Contohnya, kaum Cina dilarang menyapu rumah pada Tahun Baru Cina kerana perlakuan ini dipercayai akan menghalau dua. Kaum India pula, mereka perlu memasang pelita pada waktu malam. Pelita yang dipasang dipercayai bahawa kecerahan dapat mengatasi segala kejahatan. Pada pagi Hari Raya Aidilfitri pertama, umat Islam akan mengambil kesempatan ini untuk memohon ampun dan maaf kepada ahli keluarga mereka. Walau bagaimanapun, dari masa ke masa, peraturan tradisional ini kian dilupai oleh remaja generasi pada zaman moden ini. Budaya dahulu semakin dilupakan dan tidak dilakukan oleh remaja generasi pada zaman moden ini dan makin luput di telan zaman. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk mencari, memahami dan juga membezakan perayaan zaman lama dan zaman moden. Seiring dengan itu, dapat memupuk rasa menghargai dan menghormati budaya perayaan masyarakat di Malaysia. Terdapat 3 objektif kajian dalam kerja khusus ini, antaranya adalah: pertama, memahami, menghormati, menghargai dan memelihara perayaan serta budaya masyarakat Malaysia. Kedua, mengkaji sejarah tentang budaya dan perayaan masyarakat Malaysia. Yang ketiga,
memupuk persatuan kaum melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap cara merayakan perayaan oleh setiap kaum. Sekian, terima kasih. Nama saya Xia Yingzi. Hari ini saya akan memberikan sedikit penerangan terhadap perayaan kaum masing-masing di Malaysia dan membincangkan metodologi yang digunakan dalam kerja khusus ini. Keunikan Malaysia dapat dilihat melalui pelbagai perayaan yang disambut oleh warga negaranya yang berbilang kaum. Bagi kaum Melayu, Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan utama mereka. Di Malaysia, orang Melayu akan balik kampung sebelum atau semasa Hari Raya Aidilfitri. Amalan kunjung mengunjungi masih diamalkan sehingga kini. Amalan memberi wang kepada kanak-kanak semakin popular pada zaman moden ini. Selain itu, pakaian sempena Hari Raya Aidilfitri ialah baju Melayu bagi lelaki dan baju kurung atau baju kebaya bagi perempuan. Bagi kaum Cina, antara perayaan yang paling diketahui ialah Tahun Baru Cina. Masyarakat Cina akan pakai baju warna merah dan ampau akan diberikan dan juga adanya tarian singa dari rumah ke rumah. Sepanjang Tahun Baru Cina, upacara Tian Gong Dan akan diadakan dan diakhiri oleh perayaan Cap Gome. Selain itu, kaum Cina juga akan merayakan perayaan Zhongqiu dengan makan kuih bulan sambil menikmati bulan yang cerah. Pesta Perahu Naga disambut melalui perlombaan perahu naga dan makan zongzi. Akhir sekali, Festival Dongzi merupakan salah satu tradisi Tionghoa yang masih dirayakan sampai kini dengan makan tangyuan pada malam itu. Bagi kaum India pula, mereka akan menyalakan pelita yang dipasang dalam barisan di rumah semasa hari Deepavali dan penganut Hindu akan menjalani mandi minyak dan mengunjungi kuil-kuil mereka. Seterusnya, Hari Thaipusam disambut oleh penganut Hindu supaya dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang lepas. Selain daripada itu, Hari Thaiponggol juga disambut oleh masyarakat beragama Hindu. Semasa Hari Thaiponggol, mereka akan mengadakan upacara penyembahan di kuil secara besar-besaran dan di rumah secara kecil-kecilan. Terdapat beberapa kaedah telah digunakan bagi menghasilkan kajian kerja khusus ini. Antaranya ialah soal selidik, bahan bacaan ilmiah dan internet, persampilan data dan analisis data. Soal selidik telah dilakukan melalui Google Form secara atas talian. Memandangkan COVID-19 ini, pelajar tidak dibenarkan untuk mengunjungi perpustakaan, maka sumber bahan bacaan ilmiah adalah lebih kurang dan sumber yang diambil adalah berpaksikan dengan e-book dan juga internet. Persampilan data dan analisis data telah dilakukan selepas mendapat maklum balas daripada soal selidik tersebut. Seterusnya, ahli kumpulan saya akan membincangkan keputusan bagi laporan kami. Dalam kajian ini, kami telah menjalankan satu soal selidik dengan menyediakan Google Form untuk diisi oleh responden. Terdapat 70 orang responden yang telah mengisi borang soal selidik tersebut. Responden terdiri daripada 42 orang perempuan dan 28 orang lelaki. Kebanyakan responden yang mengisi borang soal selidik tersebut adalah dalam lingkungan umur 18 hingga 25. Hal ini demikian kerana borang soal selidik ini dibuat atas talian dan lebih mudah dicapai dan mendapat sokongan daripada mereka. Borang soal selidik ini telah disebarkan dalam media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya untuk mendapat jawapan daripada responden yang terdiri daripada pelbagai bangsa atau kaum. Kebanyakan responden yang menjawab borang soal selidik tersebut terdiri daripada bangsa Cina atau bangsa Melayu. Dalam kajian ini, seramai 58 orang responden adalah bekerja atau melanjutkan pelajaran mereka di kawasan luar rumah seperti negeri-negeri lain. Hal ini demikian kerana kebanyakan responden yang mengisi borang ini terdiri daripada pelajar USM yang datang dari negeri-negeri lain.
Lebih kurang 93% responden yang menjawab bahawa mereka akan pulang ke kampung untuk menyambut perayaan dengan keluarga mereka. Hal ini demikian kerana amalan ini memainkan peranan yang penting untuk menyatukan ahli keluarga dan mengeratkan hubungan. Selain itu, seramai 54 orang responden pernah membuat kuih raya dengan ahli keluarga mereka. Namun, orang yang masih mengekalkan amalan ini sehingga kini semakin berkurang kerana bilangan responden yang masih membuat kuih raya dengan ahli keluarga mereka telah berkurang kepada 43 orang. Hal ini demikian kerana mereka rasa membeli kuih raya lebih menjimat masa. Di samping itu, lebih kurang 73% responden yang menjawab bahawa mereka pernah menghias rumah mereka dengan pelita semasa menyambut perayaan pada masa dahulu. Namun, responden yang masih mengamalkan amalan ini berkurang dengan banyak. Hanya 31 orang responden, iaitu lebih kurang 49% yang masih mengekalkan amalan ini. Hal ini jelaslah bahawa amalan menghias rumah dengan pelita semakin diabaikan oleh masyarakat. Membentangkan tentang keputusan kajian yang kami lakukan tentang tajuk kami. Okay, saya akan mulakan dengan soalan nombor 10. Soalan nombor 10, kami menanyakan soalan kepada responden, adakah responden masih lagi menulis atau menerima kad ucapan hari raya pada masa kini. 16 orang responden menjawab yang mereka masih lagi menulis atau menerima kad ucapan hari raya, manakala 54 orang lagi responden menjawab mereka tidak lagi menerima atau menulis kad ucapan hari raya. Hal ini mungkin kerana disebabkan oleh kecanggihan teknologi pada masa kini, mereka tidak lagi memberikan ucapan hari raya melalui kad ucapan hari raya. Malah mereka menggunakan telefon pintar, gadget yang lebih canggih untuk menyampaikan ucapan hari raya. Soalan yang ke-11, pernahkah responden bermain bunga api sewaktu menyambut perayaan dahulu? 60 orang responden menjawab ya, mereka pernah bermain bunga api pada masa dahulu, manakala 8 orang responden menjawab tidak, mereka tidak bermain bunga api pada masa dahulu. Ini mungkin kerana disebabkan oleh masalah keuangan keluarga yang tidak mampu menyara atau membeli bunga api sewaktu musim perayaan. Soalan yang seterusnya, soalan yang ke-12, jika responden pernah bermain bunga api, adakah responden masih bermain bunga api pada masa kini? 21 orang responden menjawab mereka masih lagi bermain bunga api pada masa kini, manakala 49 orang responden menjawab yang mereka tidak lagi bermain bunga api pada masa kini. Penurunan angka ini mungkin disebabkan oleh negara kita yang kian maju, yang generasi muda lebih sukakan gadget, telefon pintar berbanding bunga api. Dan bunga api mungkin sekarang digemari oleh kanak-kanak sahaja. Soalan yang ke-13, responden ditanya, adakah anda masih lagi melakukan aktiviti kunjung-mengunjung rumah sanak saudara pada musim perayaan? 67 orang responden menjawab ya, mereka masih lagi melakukan aktiviti kunjung-mengunjung semasa musim perayaan, manakala 3 orang responden menjawab mereka tidak melakukan aktiviti kunjung-mengunjung semasa musim perayaan. Ini mungkin kerana keluarga responden mungkin telah berpindah ke kawasan yang lebih jauh berbanding kawasan responden tinggal, ataupun mereka berpindah ke luar negara, ataupun responden telah kehilangan ahli keluarga. Okay. Soalan yang ke-14, adakah responden rasa peraturan tradisional sewaktu perayaan kian dilupai oleh generasi muda? 52 orang responden menjawab ya, generasi muda kian melupai peraturan tradisional sewaktu musim perayaan, manakala 18 orang responden tidak bersetuju dengan kenyataan kami yang menyatakan bahawa peraturan tradisional sewaktu perayaan kian dilupai oleh generasi muda. Soalan yang ke-15, adakah responden rasa peraturan tradisional ini perlu dikekalkan? 63 orang responden menjawab ya,
peraturan tradisional ini perlu dikekalkan manakala 7 orang responden menyatakan yang mereka tidak rasa peraturan tradisional ini perlu dikekalkan. Soalan yang ke-16, kami menanyakan kepada responden, adakah responden mempunyai sebarang cadangan penambahbaikan untuk kajian kami ini. Sedikit sebanyak saya bawakan cadangan penambahbaikan daripada responden untuk kajian kami. Kalau boleh bagi responden, kajian ini memasukkan unsur telefon pintar ataupun kecanggihan teknologi pada zaman kini yang mempengaruhi generasi muda sewaktu hari perayaan. Yang kedua, cadangan penambahbaikan daripada responden, ibu bapa perlu memperkenalkan tradisi sewaktu musim perayaan ini kepada anak-anak mereka supaya peraturan tradisi ini tidak dilupai oleh generasi muda. Seterusnya, cadangan penambahbaikan, dan mungkin ini yang terakhir, responden menyatakan bahawa supaya kami mencari cara yang sesuai untuk mengekalkan peraturan tradisional supaya hari raya lebih disambut dengan gembira dan ceria. Hai, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Yusrain Azim bin Idris. Saya daripada Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral. Kesimpulan yang dapat dijalankan berdasarkan kajian terhadap perayaan kaum utama di Malaysia. Berdasarkan kajian yang dijalankan, kami mendapati bahawa terdapat beberapa kebaikan dan kekurangan terhadap perayaan kaum utama di Malaysia. Walau bagaimanapun, perayaan tetap dijalankan, akan tetapi perbezaannya hanya dari segi kemeriahan suasana semasa sambutan. Pelbagai soalan yang telah kami tujukan kepada responden. Antara soalan yang ditujukan kepada responden kami ialah yang pertama, adakah anda bekerja atau melanjutkan pelajaran di luar rumah? Yang kedua, jika ya, adakah anda pulang ke kampung untuk menyambut perayaan bersama ahli keluarga? Yang ketiga, pernahkah anda membuat kuih raya dengan ahli keluarga? Dan yang keempat, jika ya, masihkah anda melakukannya sekarang? Seterusnya, yang kelima, pernahkah anda menghias rumah anda dengan pelita sewaktu menyambut perayaan dahulu? Yang keenam, jika ya, masihkah anda melakukannya sekarang? Yang ketujuh, adakah anda masih menulis atau menerima kad ucapan raya sekarang? Dan yang ke-8, pernahkah anda bermain bunga api? Seterusnya, yang ke-9, jika ya, masihkah anda melakukannya sekarang? Dan yang ke-10, adakah anda masih melakukan aktiviti mengunjungi rumah saudara mara, rakan atau jiran sewaktu menyambut perayaan? Yang ke-11, adakah anda rasa peraturan tradisional sewaktu perayaan kian dilupai oleh generasi muda pada zaman ini? Dan yang terakhir, adakah anda rasa peraturan tradisional ini perlu dikekalkan? Melalui kajian responden mereka tadi, kami mendapati bahawa majoriti mereka masih menyambut perayaan mengikut agama dan budaya masing-masing. Oleh itu, sebagai masyarakat yang prihatin, seharusnya bertanggungjawab dalam menerapkan budaya dan agama masing-masing kepada generasi muda kini agar tidak hilang ditelan arus zaman. Sekian, terima kasih.